الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada malam ini dapat lagi kita bersama untuk kita berkongsi cerita yang menyebabkan kita lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana cerita itu adalah cerita yang sahih yang diambil daripada ayat-ayat Al-Quran yang tiada keraguan lagi kepadanya. Tiada keraguan lagi padanya. Baik, kita pada malam ini sampai surah An-Naml. Memang surah An-Naml lah, cuma sampai kepada ayat yang ke-33. Ayat 33. Jadi kitab juzuk 19 tafsir Al-Quran Abrul Asil. Yang ni lebih kurang tak tahulah harga berapa lah ni. Apa nama cetakan baru mungkin dah lebih kurang RM10 lebih gitulah, tak sampai RM20. Siapa yang nak beli boleh beli satu-satu. Ada 30 lah, 30 nuskhah. Semuanya satu nuskhah mewakili satu juzuk. Cuma kita ambil juzuk yang ke-19. Boleh beli satu-satu. Siapa yang nak belilah. Tak mau beli sudah. Saya tak ingat, tapi tak sampai RM20. Ada dekat Asani Bookstore. Asani. Apa dah? Ada 30 juzuk. Sejuzuk tu dekat RM20 lebih kurang lagu tu lah. Tengok. Saya pun tak pasti keadaan, tapi tak sampai RM20. Maknanya kalau nak beli 30 juzuk terus 30 kali 20 berapa? Itu 20 lah. 600 tak sampai 600. Saya dapat hadiah 30 juzuk tu. Ni hadiah lah ni 2001 ataupun 2002 dulu. Baik, InsyaAllah kita baca ayat yang ke-33 dulu. Kita cerita pasal ayat 33, kemudian kita pergi 34, kemudian kita pergi 36. Biasanya kita boleh sampai 3 ayat je lah. Tapi tengoklah, mana tahu malam ni boleh lebih. Tapi nampak ayatnya 3 ayat je ni. Panjang. Ya Rabb. Baik, tanpa membuang masa lagi, sedia kita baca. Ikut saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilaik fanzuri madza ta'murin. Baik, sampai situ dulu. Ayat 33. Qalu itu maknanya kami, mereka berkata. Qalu, mereka berkata. Itu yang kita duk kata orang meninggal ke, orang accident ke, dia tu qalu dah. Apa maksud qalu di situ? Depa kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang kita dah guna selalu. Qalu, kita menghentam ya qalu. Tapi qalu tu memang suruh lah. Kan? Alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ayat dia. Qalu dah.
Patutnya eloknya kita kata lagu mana lah jadi hak accident tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kadang-kadang kan besok kita selalu dengar lagu mana dah hak accident tadi, qalu dah. Kita bukan suruh kata qalu. Betul lah tu, kita nak abang kata dah tak ada dah. Macam tu kan. Tapi eloknya, sebaiknya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lah. Hak tu yang dituntut untuk kita. Bila kita dengar sesuatu berita yang tak baik lah, kita kata kan, yang kita kata yang menyedihkan, yang menyedihkan, kehilangan dan seumpamanya, bagi kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, dari satu sudut betul lah qalu tu nak abang kata meninggal, tapi yang lebih baik daripada tu ialah kita baca teruslah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, baik, di sini qalu, mereka berkata, nahnu maksudnya kami, ulu punya, kami ada, ulu kami punya, kami ada, kuwatin kekuatan. Saya sebut satu-satu. Wa ulu, dan kami ada, kita ada, baksin syadidin kekuatan dan keberanian. Baksin syadidin disebut, kalau terjemahannya, kalau di sini disebut keberanian yang sungguh-sungguh, kita berani. Baksin syadidin. Di sini ada tak terjemah kau ni? Sini tak ada. Tak apa. Kita ikut yang ni lah. Baksin syadidin, maksudnya kalau kata kita nak perang dengan mereka, boleh. Kita cukup kuat, kita cukup berani. Macam tu. Wal amru ilaik, dan urusan untuk memutuskan sama ada kita nak perang ataupun tidak, ataupun macam mana, ke atas kamulah wahai puteri atau wahai ratu Balqis, untuk membuat keputusan. Jadi kan kita dah cerita minggu lepas, Ratu Balqis memanggil pembesar-pembesar dia untuk bincang berkenaan dengan kandungan surat Nabi Sulaiman alaihi salam yang ajak mereka beriman. Baik, fanzuri, maka fikirkan, renungkan, masak-masak. Fanzuri madza, apakah tak murid, apa yang tak engkau perintahkan. Terserahlah. Kalau kita nak perang, kita cukup kuat, kita cukup berani untuk lawan angkatan perang Sulaiman. Walaupun dia tahu kata bukan calang-calang, bukan ni, tapi depa rasa boleh lah, boleh kalau nak perang. Tapi ikut tuanku lah. Waktu tu ikut tuanku lah. Tuanku nak putuskan macam mana, kami ikut saja. Macam tu. Ini ikut yang baik lah. Baik. Baru kita tengok, yakni apabila Ratu Balqis minta fikiran pembesar-pembesarnya, lalu mereka pun menunjukkan kemampuan mereka untuk menentang sebarang musuh. Boleh, kita cukup. Alatan perang ada, tentera pun ramai, kuat, kan? Biar bagaimana besar dan banyaknya bilangan mereka, macam mana pun mereka akan memeranginya. Kita perang, lawan, tetap lawan, kan? Sebabnya ialah kerana mereka sudah cukup dengan serba-serbi alat senjata, bala tentera yang terlatih telah siap sedia. Cukup ada belakang. Boleh je kalau kita nak pergi perang pun, hanya menunggu perintah dari ketua dan pemimpin tertinggi ke mana sahaja dikerah akan bersedia, dan bila-bila masa mereka sedia bergabung, menyabung nyawa. Ini bagus. Mengikutnya dia sentiasa bersedia untuk mempertahankan negara. Baik. Ini baguslah, okey. Begitulah rasa taat yang mereka tunjukkan kepada Ratu Balqis sebagai tanda kesetiaan.
setia pada Ratu Balqis. Baik. Habis berkenaan tentang ayat tersebut. Pendek je. Jadi kita terus ayat yang ke-34. Kita baca balik. Kalau macam ni tak ada nak mengantuk ni lah. Pasal apa? Kena baca. Baik. Boleh tak? Apa benar? Baik, kita terus baca. Sedia dah? Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Itu je. Tengok apa pula cerita selepas ni. Selepas tu Balqis berkata, qalat ni berbalik kepada seorang perempuan yang bercakap. Qalat. Kalau lelaki qala, kalau seorang lelaki qala, kalau ramai qalu, kalau orang perempuan seorang qalat. Ni belajar bahasa Arab sikit. Lepas ni maklum cakap bahasa Arab lah. Siap, tak habis siap. Belajar lah bahasa Arab. Siap bukan bahasa Al-Quran. Kalau tak payah belajar bolehlah kita belajar bahasa Arab ni. Mudah-mudah je. Inna sesungguhnya al-muluka raja itu. Semuanya raja itu idza dakhalus, umpama Nabi Sulaiman ni kalau kata idza, apabila dakhalu, depa masuk. Kalau seorang dua tak apa, tapi bila sebut raja bukan maknanya segala bala tentera akan serang. Apabila depa masuk qaryatan, satu-satu kampung, qarya. Kita pakai ni Korea Masjid Nawar. Masjid Nawar. Korea Nawar dulu kan. Korea tu kampung. Tu bahasa Arab lah tu, bukan bahasa Siam. Karya kita tapi kita pakai karya. Dia qarya, qaf. Qarya. Bila masuk kampung afsaduha, akan merosakkan, mereka akan merosakkan kampung tersebut. Waja'alu, dan menjadikan ataupun sebenarnya memperlakukan a'izzata, kemuliaan ahliha, penduduk kampung tadi ni, adillah, menjadi hina, menjadikan penduduk kampung yang mulia jadi hina apabila masuk sesebuah kerajaan tadi ni. Wa kadzalika, dan demikianlah dan begitulah, wa kadzalik yaf'alun, depa akan lakukan, depa akan buat sesebuah kampung bila depa masuk menyerang. Pembunuhan, kematian, kerosakan, runtuh rumah, rosak rumah, pokok ditebang, dibakar dan seumpamanya. Habis bertempiaran lari, yang ada kediaman hilang, yang ada anak pinak keluarga kehilangan nyawa dan sebagainya. Baik, huraiannya. Nyata sekali dari jawapan para pembesar Ratu Balqis bahawa mereka semuanya taat setia kepada raja mereka lah, dan bersedia memerangi Nabi Sulaiman alaihi salam. Akan tetapi Ratu Balqis dengan kebijaksanaannya, kerana mempunyai fikiran yang tajam,
Kalau kita berperang, habis semua, rugi belakang. Kita pun teruk, mungkin mereka pun teruk. Kan? Tapi dia punya fikiran yang tajam pasal yang utamanya dia nak jaga negara dia, nak jaga rakyat dia. Dan pandangan yang jauh, Ratu Balqis ni maknanya salah satu ciri kepimpinan yang patut ada ialah berpandangan jauh. Fikiran dia tajam. Dia boleh fikir untuk kebaikan, bukan untuk hanya kebaikan diri dia, tapi untuk kebanyakan semua yang berada, terutama di bawahnya. Jadi kalau dia memerintah negeri Sabak, maka satu Sabak dia nak kena jaga bagi aman sentosa makmur. Bahawa berperang itu akibatnya lebih buruk dari berdamai. Walaupun menang, tapi banyak yang akan tergadai, banyak kerosakan dan seumpamanya. Maka baik berdamailah. Apalagi yang banyak terkorban dalam peperangan kelak adalah dari kalangan rakyat jelata. Ya, bila perang, bukan askar saja yang diperangi, tapi boleh juga akan melibatkan penduduk netizen, rakyat marhain yang tak angkat senjata pun, tapi kena juga. Terkorban. Habis rakyat jelata, maka dicubanya menerangkan perkara yang lebih baik, benar lagi mendatangkan keamanan, kesejahteraan dalam negara. Tapi dia nak fikir, dia kena jaga negara dia. Tak mau bagi porak-poranda menderita. Anak hilang pak hilang anak, hilang mak, hilang macam-macam kata benda, kan? Sebab pada pendapatnya Nabi Sulaiman alaihi salam sangat besar kekuasaannya. Ya, dia tahu, dia kenal, dia ada pengetahuan bahawa Nabi Sulaiman ni orang yang raja yang hebat, yang besar kekuasaan. Kita dah cerita hari itu, Nabi Sulaiman ni bukan hanya memerintah manusia, tapi termasuk jin dan binatang. Hingga kan burung dijadikan utusan pembawa suratnya. Burung pun jadi utusan surat. Tu main burung susah. Kalau kita main burung Garuda, tak akan letih kita, kan? Tentu tidak. Burung Garuda ni ada lah. Saya tengok dah Melo. Tak bisa. Gang. Dia elang. Dia besar sikit, tapi tak besar banyak lah. Hak pasal mereka tunjuk penjaga Garuda tu besar suruh. Kita pun tengok seriau. Kalau Garuda yang kata hak Indonesia kan, apa Garuda, bukan dia punya tiket terbang ni apa Garuda. Kalau besar kan terbang. Letih. Tidak. Ya, kalau Indonesia Garuda. Baik. Tentu tidak mudah untuk menentangnya. Bahaya kalau kita kalau kita berperang dengan Nabi Sulaiman ni. Pendapatnya itu diterangkan kepada pembesar-pembesarnya seperti berikut. Wahai para pembesar, sesungguhnya adat raja-raja kalau menyerang negeri yang hendak ditaklukinya, memang adat. Memang kita sendiri pun boleh fikir, kan, bila raja dia nak serang negeri, dia bawa bala tentera, maka banyaklah perkara benda yang akan musnah. Mereka bertindak dengan cara yang ganas. Mereka hancurkan rumah-rumah dan gedung-gedung di negeri itu. Mereka musnahkan harta-harta kekayaannya. Mereka tangkap penduduknya yang tidak melawan menjadi tawanan perang, dan yang menentang mereka bunuh mati tanpa diampunkan lagi. Ini kalau kata beza nah, kalau kita angkatan tentera Islam, dia ada undang-undang, ada adab-adab akhlak berperang. Berperang apa ada akhlak dia? Ada adab. Tapi kalau bukan Islam, yang kebanyakan yang kita tengok, dia melanggar ikut dia. Dia bunuh ikut tak tahuan. Dan macam-macam yang mereka buat ikut suka hati mereka. Kita tak boleh lah macam tu.
Dan yang menentang mereka bunuh mati tanpa diampunkan lagi. Hingga kan kalau kita tengok raja-raja ataupun tentera-tentera yang zalim, yang kejam, dia dapat tawanan, dia buat sesuka hati, menderita. Kita tengok di Palestin pun jadilah. Di Palestin tengok jadilah macam mana orang Palestin yang masuk dalam penjara Israel punya, dia menghadapi macam-macam dugaan yang disiksa dan seumpamanya. Tapi kalau orang-orang yang benar-benar dia menghayati ajaran Islam, walaupun dia telah menawan tentera musuh, dia tidak akan buat suka hati, dia layan baik-baik. Itu dalam sejarah Islam, berapa ramai tawanan perang yang akhirnya apabila dia jadi tawanan tentera Islam layan dengan baik, tunjukkan akhlak yang elok, akhirnya mereka sendiri jadi lembut hati, masuk Islam. Masuk Islam. Banyak jadi macam tu kan. Banyak kalau kita tengok dengan cerita. Zaman Rasulullah pun ada, zaman selepasnya, zaman kita lah ni pun ada. Sehingga kalangan orang-orang berbangsa dan mulia, mereka memperlakukan menjadi hamba yang hina hanya kerana hanya dengan demikianlah penaklukan akan sempurna. Jadi macam itulah barulah mereka dapat betul-betul menawan ataupun menakluk ataupun berkuasa ke atas sebuah negeri tersebut. Dan siapa cuba hendak menentang, pasti akan menjadi gentar. Pakat takutlah bila dia buat cara dengan kejam. Tak berani. Beginilah nanti jadinya yang akan mereka lakukan kepada kita kalau kita hendak memerangi Nabi Sulaiman AS yang telah menulis surat kepada kita. Demikian Datuk Balqis memberi amaran, memberi pandangannya kepada pembesar-pembesar dan rakyatnya. Jadi kalau kata dia ikut kata pembesar-pembesar, kita boleh saja berperang, macam-macam akan jadi. Kan? Kalaupun dia pemenang, rakyat mungkin ramai akan mati. Akan musnah bangunan-bangunan, pokok-pokok dan tanaman. Jadi untuk selamat, kita ambil cara jalan untuk berdamai. Negara kita pun okey, tidak musnah. Mereka pun okey, kita pun okey. Jadi kita berkawan, tengok macam mana kan. Okey, kita tengok bila dah jadi macam ni, tak jadi ataupun mereka tak mau berperang, mereka nak elakkan berperang dengan Nabi Sulaiman, maka apakah akan berlaku? Apakah keputusan yang diambil oleh Ratu Balqis ketika ini? Maka kita baca pula ayat 35. Panjang punya cerita, kita baca takat mana boleh. Sikit lagi, dah. Boleh lagi maklum? Boleh, nampak ni tak mana boleh ni. Nabi Sulaiman duduk kat Latin ke? Duduk mana? Latin. Apa dia? Nabi Sulaiman Duduk mana? kat Latin ke? Ya. Kau tu. Tabah tu? Tabah tu kat mana? Tabah. Dekat Yaman. Sabah. Kut tu lah kawasan tu. Nabi Sulaiman pukul belah Palestin ke kawasan-kawasan itu. Sabah maksudnya Palestin apa semua ni duduk bahagian atas. Kalau kita tengok dalam peta, Sabah duduk bawah. Balik tengok peta negara Yaman contohnya. Buka peta. Rasa tak pernah nampak, tengok ke handset tu, pergi kedai mana-mana yang tulis peta tu, beli peta besar. Tengok. Habis tak ada kerja hari-hari, tengok peta tu, hafal negara-negara. Aku tak boleh pergi dah. Boleh hafal punya dia. Adik saya nombor 5 tu hafal negara-negara. Hak yang kecil-kecil hak yang kita pun tak tahu dia hafal. Dulu lah, tak tahu lah ni dia ingat tak lagi, ingat. Tanya lah, kita tak tahu negara tu ada rupanya nama negara tu. Tang mana? Dia boleh tunjuk tang tu. Dia show tengok tahu. Baik. Kita baca. Boleh? Kita baca satu-satu, boleh ikut. Wa inni
mursilatun ilaihim bihadiyatin fanaziratun bima yarji'ul mursalun. Okey. Itu ya, pendek tak? Dia nak cerita kat kita ni. 35. Wa inni, dan sesungguhnya saya, mursilatun, nak mengirim. Mursilatun maksudnya nak mengirim, nak kirim. Dan sesungguhnya saya nak kirim ilaihim, kepada depa. Depa ni siapa? Kepada Nabi Sulaiman lah, kerajaan Nabi Sulaiman. Bihadiyatin, dengan hadiah. Kita tu kata hadiah tu bahasa Melayu kita, bahasa Arab pun hadiah juga. Kan? Baik, kita tengok ayat yang 33 tadi. Tu ada tak dalam yang kita ayat dan 33 tu yang kita sebut tiap hari dalam bahasa Melayu? Ada? Kuat. Ulu kuatin, kuat. Kuat tu sama. Arab pun kuat. Jadi sama. Jadi kita dah berapa banyak boleh bahasa Arab dah sebenarnya. Miskin, fakir. Sama. Banyak yang kita tengok ayat ni, ayat yang 34 kita baca tadi, qaryah. Qaryah tu kampung. Kan? Maksudnya kampung. Tapi kalau maksud kita ni qaryah masjid Nawar contohnya. Tapi dalam qaryah tu ada lagi qaryah lain kan? Dia tak? Qaryah apa dalam qaryah Nawar ni? Qaryah apa? Tak tahu kan? Kau memang Nawar aja. Bayar Menarung. Orang Paya. Masuk sini ke Nawar? Ada dalam Nawar ni saja. Qaryah Nawar ni. Hak yang orang mayang di Masjid Nawar ni. Sebut nama jenuh saya tak faham, tak tahu. Nama apa ni? Hutan Gelam. Mai kat ni ke? Betul? Berapa kampung sini nak pergi jadi satu qaryah ni? 3. Kalau kami ada 5, 6. Geram Nora, Minangkabau, Kubang Badak, Pulau Nyok. Lagi Masjid Lama. Satu lagi dah. Bawah tinggi. Bawah tinggi Cik Putih. Siapa dia? Oh, innalillah. Apa dah? Allahumma ighfirlah warhamha lah. Insya-Allah. Rahmatullahi alaiha. Baik. Okey. Itu kampung lah. Yang ayat yang ketiga ni hadiah. Setiap ayat ada hak yang kita duk sebut, yang kita duk ucap dalam bahasa Melayu. Jadi mudahnya. Kan? Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun, maka kita tunggu tengok. Fanadhirah, kita tunggu tengok bima, apa jawapanlah maksudnya. Bima yarji'u, yang akan kembali kepada kita jawapan mursalun, para utusan kita. Maknanya kita akan hantar utusan kita bagi hadiah kat Nabi Sulaiman. Kemudian kita tunggu tengok apa balas daripada Nabi Sulaiman. Kan tadi ni Nabi Sulaiman hantar surat supaya mereka ni beriman, jadi Muslim semua. Kan? Boleh beriman. Jadi bila hantar mai bincang, kita tak boleh nak buat tak tahu dengan mereka ni. Jangan, kalau boleh jangan elakkan berperang. Kita nak buat lagu mana ni? Tak mau bagi ada menjadi peperangan. Kita hantar hadiah. Kalau kita dulu ni nak jaga hubungan kita dan nak jaga keamanan negeri kita dengan Siam, kita hantar apa? Ufti. Ufti kan? Ufti. Macam kita kata pokok mas lah, lebih kurang lagu tu lah.
Hantar kat mereka, jadi tak jadilah apa-apa perangan dan sebagainya. Hantar. Macam itulah. Jadi kita akan hantar lagu tu lah. Tak tahulah dia hantar hadiah apa. Mungkin ada lagi dia cerita ni, tak lagi ni kisah ni yang panjang berjela ni, mungkin ada lagi dia sebut. Tapi kita nak hantar tu, nanti kita tengok dia nak jawab lagu mana. Dia terima ada ufti tu, ataupun terima ada hadiah kita, ataupun lagu mana cerita. Baik uraiannya. Setelah menerangkan bahaya peperangan itu, jika rakyatnya berdegil juga hendak berperang, lalu diterangkannya akan maksud dan tujuannya hendak mengadakan hubungan berbaik-baik dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi dah tadi Datuk Baqi dah cerita bahaya ni kalau kita duk angkat senjata dengan depa ni. Depa pun bukan sebarangan kerajaan, tentera. Mungkin kita akan teruk habis. Jadi buat lagu mana? Kita buat baik dengan mereka. Bagi hadiah tu nak buat baiklah. Kan? Kita mau perang. Kita nak mengadakan hubungan berbaik-baik dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Seraya berkata, apa kata Balqis? Saya akan kirimkan utusan kita membawa beraneka macam hadiah. Tu dia macam-macam. Apa dia hadiah ni? Syok mana kalau beli hadiah? Syok amal tu. Tu syok. Syok. Oh. Balik lagi syok. Mata duitan. Mata duitan. Tak apalah. Beraneka macam hadiah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Tujuannya supaya dapat saya mengetahui dengan mengujinya. Di sebalik tu bukan takat nak buat perdamaian ataupun nak buat hubungan baik dengan Nabi Sulaiman. Satu tujuan dia hantar hadiah. Yang kedua nak uji pula. Kemas kan. Untuk mengujinya, apakah dia seorang nabi atau seorang raja. Jadi disebut Nabi Sulaiman dia tahu nabi kan. Dia ni betul tak? Jadi Nabi Sulaiman ni sebenarnya siapa? Nabi dan juga raja lah. Dia dua orang kan. Jadi dia nak tahu dia seorang nabi ke atau raja. Jadi kalau kata raja saja dia lain. Tapi kalau dia raja dan dia nabi, dia akan lain lagi. Tengok dulu. Kalau nabi tak akan mahu dia menerima hadiah-hadiah itu. Dia sebut dah. Kalau nabi tak terima hadiah. Dia bukan nak yang tu. Bukan tujuan dia untuk nak dapat kesenangan dunia. Dan tidak rela melainkan kita mesti mengikut agamanya. Jadi dia tak kisah dengan hadiah-hadiah tu. Yang dia nak itu ialah untuk ikut ajaran agama. Agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau raja, dia akan menerima hadiah bingkisan kita. Kalau dia raja, dia akan terima. Pasal dia nak apa? Dia nak harta kekayaan. Kan? Tapi kalau Nabi, dia tak heran semua tu. Pasal yang penting, semua orang beragama dengan agama yang benar, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kemudian akan membiarkan kita sampai ke beberapa ketika kerana dengan sebab hadiah boleh mendatangkan persahabatan. Jadi kalau kata ya pun dengan dia satu, namanya dua lah. Dia punya tujuan dia tu. Kan? Satu untuk tak mau bagi ada peperangan, bagi hadiah. Yang kedua nak uji. Nabi ke ataupun hanya sebagai seorang raja biasa. Macam tu. Jadi kalau dia terima hadiah tu, maksudnya kita bolehlah menjalinkan hubungan baik dengan mereka, mendatangkan persahabatan dia kata, dan menjauhkan permusuhan. Demikian tadi pendapat Ratu Balqis, dan ini menepati dengan hadis Nabi SAW berbunyi, tasafahu yuzhibil ghil. Wa tahadu tahabbu wa tadhhabu syakhna. Bermaaf-maafanlah kamu, kelak dapat menghilangkan kedengkian.
Bila kita saling maafkan, hilanglah rasa dendam di hati, rasa dengki hilang. Bersepah pasal dengki tu ada, dendam dan sebagainya, pasal kita susah nak memaafkan. Sebenarnya bila kita berdendam, kita berdengki, kita nak menyakitkan orang dan seumpamanya dengan itu, sebenarnya dia akan menyebabkan tambah lagi sakit pada kita. Walaupun kita buat kena, tapi kita takkan tenang. Kita akan sentiasa rasa gelisah, kita akan rasa gundah, kita akan rasa tak syok, duk serba tak kena. Bermaaf-maafan, mungkin awalnya susah kita nak maafkan, tapi bila kita maafkan, maka akan datang ketenangan pada kita, akan datang kelapangan pada kita. Tapi sebelum tu payah lah, kan, bagi orang yang payah. Jadi kemaafan ni sebenarnya memang bukan satu perkara yang mudah, tapi bila kita memberikan kemaafan, sungguh indah. Begitu. Jadi siapa-siapa yang mungkin kita bermusuhan ataupun ada benda-benda yang tak settle, tak selesai dengan siapa pun, kita maafkan. Kita memaafkan. Banyak kisah-kisah tentang kemaafan yang diberikan, akhirnya akan membibitkan rasa bahagia, rasa ketenangan. Ada kisah berkenaan tentang Sayyidina Abu Bakar. Banyak lah, cerita panjang pun cerita lah. Cukup dekat tu. Nanti sampai masa mungkin kita akan cerita, kan? Bertukar-tukar hadiahlah, wa tahadu, kamu bertukar-tukar hadiahlah kamu, kelak kamu akan berkasih sayang. Macam mana bagi sayang? Bagi hadiah. Payah kan bagi hadiah. Ni pun sama jugalah. Nak mengorat, tapi hadiah tak nak bagi, kedekut piang nak boleh lagu mana, kan? Tapi ada juga kita bagi macam cara, tapi buat ke mana hatinya telah diberikan kepada orang lain. Contohnya tak payah kata apa lagu tu, kan? Apa dia? Bagi hadiah dapat lah. Dia orang yang kita panggil ada harta, ada kekayaan. Kita buat cara kita lah, kan? Ustaz ada pengalaman lah? Ada lah. Kita ada lah, boleh cerita ni. Baik, kelak kamu berkasih sayang dan dapat menghilangkan permusuhan. Mungkin ini juga asas kita berbalas-balas hantaran. Dia lah tunang, kahwin, 5 dibalas 7 contohnya, 7 dibalas 9. Salah satunya bila kita bertukar-tukar hadiah, bertukar-tukar hantaran, ia akan menyebabkan rasa kasih sayang di antara dua belah keluarga, di antara bakal pengantin pasangan dan yang berkaitan dengannya lah. Baik, ini asas tahadu tahabbu. Kamu saling berhadiah menghadiahi, maka akan datang rasa perasaan kasih sayang bersama kamu. Okey. Hilang permusuhan. Sesungguhnya pendapat Ratu Balqis yang demikian tadi menunjukkan bahawa dia sebenarnya adalah seorang wanita yang cerdik. Kalau kata tak apa nak cerdik, tak boleh jadi pemimpin. Kan? Letih bawahan dia. Takkan kekal lama dia, tak lama besok orang tendang lah. Tunggu pilihan raya. Okay. Dulu nampak cerdik, waktu tak jadi pemimpin, waktu duk cakap pompang tu, habis gajah pun terbang. Dia kata, kan? Gajah pun terbang. Bila bagi kat dia jadi pemimpin, nampaknya Masya Allah tak pernah cerdik. Takat tu ialah habis. Tapi kalau kata hak yang sokong hak undi pun tak pernah cerdik buat tu, naik lagi lah. Tak gawat lah. Dia tidak ada kena-mengena hidup dengan mati. Baik. Cerita dia apa pun kok pernah pun kan menang-menang, tak kira agak hidup dengan mati, kan? Boleh kata lah lagu tu. Baik, akalnya tajam, pandai menjalankan siasat,
pemerintahan dan banyak pengalamannya. Maknanya layak dia ni seorang memimpin walaupun dia seorang perempuan. Kisah utusan Ratu Balqis kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, insya-Allah tak ada apa-apa baru kita cerita seperti yang disebutkan di sini sepanjang 2 line lebih kurang 2 line dia cerita tentang kisah perutusan Ratu Balqis tu. Hadiah apa disebut, lagu mana Nabi Sulaiman kata, macam mana yang apa yang berlaku, itu cerita minggu depan. Rasanya dia cerita hak ni saja pasal baru masuk ayat yang seterusnya. Minggu depan ni cerita yang ni saja rasanya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.